بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, yakni mereka-mereka yang senantiasa mengekali iman, istimrar ala iman, difardukan ke atas kamu akan berpuasa seperti mana difardukan ke atas umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan ibadat puasa boleh mendekatkan kamu dengan Allah, yaitu moga-moga kamu bertakwa. Alhamdulillah, di kesempatan masa yang diizinkan oleh Allah pada petang ini sama-sama kita berada pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, di antara Jumaat yang pertama di dalam bulan Ramadan. Moga-moga dengan Sayyidul Ayyam ini menjadi satu kekuatan kepada kita untuk perjalanan proses kita berada di dalam bulan Ramadan yang besar manfaatnya dan faedah yang Allah Ta'ala anugerahkan satu bulan ke atas umat Nabi SAW, sehingga kan anugerah yang begitu hebat dididik dan diajar oleh Nabi SAW. Lagi 2 bulan untuk nak sampainya Ramadan, Nabi suka kita amalkan doa yang kita baca, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balligh li Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah bagiku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Engkau sampaikanlah daku, Engkau ketemukanlah aku akan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini besar manfaat dan keistimewaannya bagi mereka-mereka yang beriman, yang bersungguh-sungguh dalam mencari apakah keistimewaan, apakah anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan ke atas umat Nabi Muhammad SAW, di samping puasa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, puasa yang penuh dengan kesungguhan, puasa yang penuh dengan keimanan, puasa yang penuh dengan ketulus ikhlasan, sehingga kan natijah yang cukup hebat. Dan pastinya kita bukan di kalangan umat Nabi SAW yang dianugerahkan satu bulan namanya Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi hanya sekadar melepaskan tanggungjawab sebagai puasa sahaja, tapi hakikatnya keistimewaan dan anugerah kesan daripada ibadat puasa yang kita perolehinya hanya sekadar perolehinya adalah lapang dan dahaga. Sebab itu umat Islam yang berpuasa, dia mestinya ada kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan dengan ibadat puasa yang dilakukan, mungkin di antara perkara-perkara yang dilakukannya bukan matlamat ataupun bukan halat tuju yang sebenar yang Allah Ta'ala tentukan satu bulan namanya Ramadan ke atas hamba-hambanya. Sebagaimana yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash, atau kama qala. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat kesan yang terbaik, tak dapat apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Yang tu saja dia dapat. Tetapi hakikat ibadat puasa, dia boleh menambahkan kekuatan. Dengan ibadat puasa yang penuh dengan ketulinan puasanya, boleh membangkitkan kekuatan, iaitu kekuatan melawan hawa nafsu. Nafsu akan down, turun disebabkan dengan puasa. Tapi puasa yang dilakukannya adalah puasa yang ada kekuatan luaran dan juga dalaman. Yang tu di antaranya, sebagai contoh, berlaku dalam suatu peristiwa yang besar.
Di dalam sirah Nabi SAW tercatat dalam sejarah perjuangan Nabi SAW yang boleh kita contohi sebagaimana hebatnya dalam bulan Ramadan itu berlakunya satu peperangan, namanya peperangan Badal Al-Kubra. Tuan-tuan, cuba bayangkan peperangan berlaku di dalam bulan Ramadan, sehingga kan peperangan yang hebat yang ada pada umat Islam, keyakinan dan kesungguhan mereka dalam mana mereka bersandar, mana mereka berada dalam medan peperangan, dan waktu yang sama mereka berpuasa. Puasa mereka itu membangkit kekuatan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka sedang berpuasa. Sebab itu puasa memberi satu menggelin tenaga kekuatan untuk lawan musuh-musuh Allah. Tenaga yang perlu ada dalam diri kita, tenaga dalam bulan Ramadan ini perlu kita lakukan, perlu ada, karena untuk lawan hawa nafsu. Bukan perang hawa nafsu. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, cuba bayangkan kekuatan yang ada pada umat Islam. Hanya kekuatan, keutuhan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peperangan Badal Al-Kubra, umat Islam, tentera-tentera Islam hanya sejumlah 313 orang sahaja. 313 orang nak lawan dengan musuh Islam mencecah 1000 orang. Tetapi cuba kita bayangkan 313 orang yang sedang berpuasa di siang hari, tak makan dan tak minum, lawan dengan 1000 orang yang mereka tidak berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, cuba bayangkan tidak ada alatan-alatan canggih, senjata-senjata yang hebat yang ada pada 313 orang tentera-tentera Islam, nak dibandingkan 1000 orang. Allah Rabbi, senjata yang hebat, tetapi Allah Ta'ala bagi kemenangan. Kemenangan itu berpunca daripada senjata yang ada pada umat Islam itu sendiri, yang diantaranya ialah puasa. Puasa dia bagi kekuatan, dan di antara yang lain ialah doa. Doa di bulan Ramadan ini cukup mustajab, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada dinding, tanpa ada hijab, terus sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dalam mana tentera Islam dalam peperangan Badal Al-Kubra untuk bertempur dengan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Islam melihat bukan 313 orang, bahkan lebih daripada 313 orang mendatangkan kegerunan kepada musuh-musuh Islam. Akhirnya lari lintang bukang, disebabkan mereka dapat lihat begitu ramainya tentera Islam, karena keyakinan 313 orang ini yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa dia membangkit kekuatan untuk lawan musuh-musuh Allah. Mereka boleh matikan nafsu mereka, sehingga akan dibantu oleh para malaikat. Masya Allah. Sehingga akan Allah Ta'ala bagi kemenangan peperangan Badal Al-Kubra. Tuan-tuan, kesan daripada ibadat puasa inilah hakikat puasa yang Allah Ta'ala anugerah ke atas hamba-hambanya. Pastikan tuan-tuan, jaga, buat puasa yang terbaik. Kita tak mau kita jadi umat Islam yang lemah disebabkan kita puasa, tapi kita nak jadi umat Islam yang gagah disebabkan kita puasa. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, lagi 5 minit. Ya, di 5 minit ni insyaAllah kita sekiranya saya minta maaf sebab mereka beritahu setengah jam sebelum masuk waktu satu kalau awal, tapi jalan biasalah, jalan jam daripada Sebang Park lagi gagah main belakang juga sampai alhamdulillah. Bisa sedikit apa yang saya sebut, insyaAllah mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita rebutlah peluang. Hari ini dah masuk 6 Ramadan, ya dah 6 Ramadan, sangat ya. Ya, kita doa rasa baru sangat. Puasa tiba-tiba dah 6 hari dah kita puasa.
Ya, 6 hari kita puasa, apa kekuatan yang ada dalam 6 hari ini kita puasa. Ya, sebab tu infak yang baik, kesan yang baik bagi orang yang puasa, kalau dia mengetahui sebenarnya ya hikmahnya Allah Ta'ala tentukan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, khutbah yang akan saya sampaikan pada petang ini, tajuk dia orang yang beriman melakukan 4 kelakuan yang akan dibincangkan dalam khutbah Jumaat tadi. Tuan-tuan, 4 kelakuan orang yang beriman, Masya Allah, tabarakallah, syurga sedang merindui orang yang beriman yang melakukan 4 kelakuan ini di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah akan kita temukan semula dalam khutbah Jumaat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sebelum saya nak akhiri, saya nak ambil masa lebih kurang lagi 4 minit. Hajat datang sini juga di samping menunaikan khutbah Jumaat, solat Jumaat dan hajat yang juga saya harapkan ya, kami sedang berusaha, saya sedang buat kembara Ramadan, tak kira lah khutbah Jumaat ke tazkirah Ramadan kan apa juga bentuk sekalipun, kami namakan kembara Ramadan. Saya yang sedang bertekus lumus untuk nak capai kutipan untuk bulan Ramadan sebanyak RM500,000 biiznillah ta'ala. Jadi tuan-tuan, di antaranya masjid ini juga saya wawarkan kepada tuan-tuan, insyaAllah selepas daripada solat Jumaat kita akan lancarkan, saya akan lancarkan, kalau saya lancar dah lagi selepas daripada Jumaat, insyaAllah kita minta sumbangan semua masyarakat di sini ataupun semua ahli Jumaat untuk kita lancarkan kutipan dana RM500,000 atas tujuan pembinaan sekolah rendah Islam Radhatul Jannah yang tertegak di Kampung Air Putih, Junjung, Kulim, Kedah. Jadi saya di antara mudir yang berusaha untuk nak capai matlamat ini, kerana 20% lagi, kita hanya sedikit lagi, dah 80% kita dah siap, hanya berbaki 20% untuk kita nak siapkan bangunan tersebut. Saya dah bawa flyers, flyers ada 2 buku di situ, disemintalah di antara pembantu kita kuasa minta tolong letak di pintu-pintu masuk. Tuan-tuan boleh lihat sendiri maklumat secara mendalam ataupun maklumat secara luas berkaitan dengan sekolah, insya-Allah ada di flyers, dan insya-Allah kita harapkan bantuan daripada Tuan Kuasa untuk ampak sejadah lah, untuk ampak sejadah, tujuan untuk kita nak kutip dana pada petang ini, insya-Allah. Moga-moga sumbangan yang tuan-tuan infak atas tujuan untuk menegakkan kalimah Allah, di antaranya institusi sekolah-sekolah agama, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat capai hala tuju dan matlamat untuk kita mulakan sesi persekolahan 2015. Kesan ataupun hasil daripada kita dapat kutip sejumlah RM500,000 biiznillah ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.